kami pulang ke sekolah saya dengan tangan kosong. Murid menangis, saya juga turut menangis. Assalamualaikum dan salam sejahtera dan selamat datang ke podcast Cerita Cikgu bersama saya Daniel Farouk Saya Cikgu Firhan. dan sama-sama kita akan lihat dan kita akan membongkarkan kisah-kisah cikgu-cikgu daripada seluruh Malaysia. Sebab kita tahu cikgu-cikgu ni ada banyak sangat cerita. Ada yang menang anugerah sana, ada yang mewakili negara kita pergi ke peringkat antarabangsa. Tetapi kita selalu tak tahu apa sebenarnya cerita atau apa sebenarnya yang dilakukan oleh cikgu-cikgu ni. Jadi, ikuti kami dalam podcast Cerita Cikgu, sama-sama kita akan mendalami kehidupan cikgu. Untuk kali pertama ni, kita ada siapa, Cikgu Fihan? Kali pertama ini diterbangkan khas daripada negeri di bawah Bayu dan memperkenalkan Dr. Von Primus yang merupakan guru PPKI di SK Bingkur, dan selamat datang ke podcast Pandai Teacher Cerita Cikgu pada hari ini. Selamat datang Doktor. Terima kasih Cikgu Firhan dan terima kasih Daniel dan juga warga pengurusan Pandai Teacher kerana menjemput saya untuk sesi pertama podcast pada kali ini. Terima kasih. Baiklah. Itu untuk pengetahuan semua juga, ini adalah rakaman yang pertama kita dalam podcast pada hari ini dan kita akan sentiasa sepanjang ini kita akan tambah baik dan kita akan cari jugalah apa lagi cikgu-cikgu menarik yang boleh kita sama-sama mendalami dan mengetahui kisah-kisah mereka. Baik, kita kembali kepada tetamu kita pada hari ini, Dr. Von. Mungkin Ya kita boleh saya. tahu lebih dahululah tentang apa latar belakang Dr. Von sendiri. Mungkin membesar macam mana ke? Okey, baiklah. Sebelum itu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya sebenarnya, nama panjang saya adalah Valerie Willevon Primus. Untuk memendekkan dan untuk memudahkan orang memanggil saya, orang boleh panggil Von saja. Von Primus. Saya dilahirkan di daerah Keningau, Sabah, dan mempunyai 4 orang adik-beradik, sudah berkahwin dan mempunyai seorang cahaya mata. Seorang cahaya mata anak saya lelaki yang bernama Noga. Dan latar belakang saya uh, um, pendidikan ataupun latar belakang apa nih Daniel? Dulu cikgu sekolah dekat mana dalam membesar? Okey, saya membesar di daerah Keningau, Sabah, bersekolah di SK Kampung Keningau di Sabah juga, sekolah menengah pun di Keningau, sekolah menengah dan melanjutkan pelajaran di Institut Pendidikan Guru juga di daerah Keningau. Anak jati Keningau lah Ah, ni. Memang duduk situ daripada dulu. Memang anak jati betul. kita Rezeki berada di Keningau, semuanya sampai bersekolah sekarang. di Keningau. Seperti juga kanak-kanak yang lain, saya mempunyai satu latar belakang persekitaran kehidupan kanak-kanak yang cukup-cukup indah sekali. Persekitaran di daerah Keningau ini terkenal dengan Bukit Banjaran Kroke, dan kawasan Keningau ini dikelilingi oleh Banjaran Kroke. Dan masa kanak-kanak saya itu banyak menghabiskan di hutan, naik pokok, bermain di hutan, mandi sungai. Ya, sangat-sangat indah sekali. Wah, inilah kalau yang pelajar-pelajar lari daripada sekolah tu yang pergi sungai. Ha. Macam ni Dr. Vuan dulu lah macam tu. Lebih kurang macam tu. Baiklah, baiklah. Mungkin apa sebenarnya cerita yang kalau membesar yang cikgu tak boleh lupa sekali? Ada kenangan ke yang tak boleh lupa membesar ni? Ada tak satu momen tu? Ah, Kalau menyentuh mengenai kenangan, sangat banyak. Kehidupan kanak-kanak itu mempunyai kenangan yang sangat-sangat manis sekali. Kenangan yang saya tidak dapat lupakan ialah kalau saya pikirkan, saya boleh naik pokok kelapa yang sangat tinggi. Memang tak perlu Tetapi bantu alat apa-apa. Memang panjat pakai tangan tidak je. perlu, betul.
Namun Daniel dan Cikgu Firhan, saya tidak pandai turun. Bahaya yang Saya itu. boleh naik pokok, tapi turun pokok tidak boleh. Jadi ada geng-geng Jadi penyelamat lah, ada geng-geng jadi penyelamat macam yang macam mana menyelamat saya akan menggunakan tali, dan itu kenangan yang memang tidak dapat dilupakan. Oh wow, sangat indah menarik. rasanya betul. Betul saya sebab Ya, membesar dekat KL ni memang tak dapat lah nak pengalaman nak manjat pokok. Dan lagi pokok kelapa tinggi tu. ah, Oke, Okey, baik. itu antara kenangan yang tidak dapat dilupakan lah. Sebenarnya banyak lagi kenangan-kenangan yang kehidupan kanak-kanak saya merupakan satu kehidupan yang riang ria luar lah, biasa. Tidak riang sama dengan kehidupan kanak-kanak yang berada di bandar ataupun kehidupan kanak zaman sekarang ini. betul. Kehidupan saya masa kanak-kanak itu banyak menghabiskan di hutan belantara, camping di hutan, makan makanan hutan, macam itu. So, Explore itu lah, sesuatu yang explore sangat itu. indah yang mungkin sekarang kanak-kanak zaman sekarang tidak dapat kenangan seperti apa yang saya perolehi. Mungkin ada tapi di kawasan pedalaman yang masih mempunyai hutan belantara yang tebal lah, macam itu. Betul, tak banyak pun yang boleh dapat tu. Kadang-kadang kami hanya bermimpi saja untuk nak ada pengalaman macam tu, tapi memang tak dapat terbayang. Lagi-lagi kadang-kadang kalau masuk hutan je dah terus, tak tahu nak buat apa. Sekarang ni kena cari Dr. Puan lah. Mungkin boleh mengajar Ah, sedikit. Betul. Kita juga nak tahulah inspirasi Dr. Von untuk menjadi cikgu ni. Kita nak tahu lebih kisah dia, macam mana inspirasi Dr. Von. Kenapa nak jadi cikgu? Ah, jadi kita nak dengar pendedahan eksklusif dari Dr. Von sekarang. Cerita ni untuk tatapan umum dan kita ingin dengar daripada mulut Dr. Von sendiri. Silakan Dr. Von. oke, baiklah. Ah, Inspirasi saya untuk menjadi seorang guru sebenarnya ibu saya merupakan seorang guru. Ibu saya merupakan seorang guru dan saya dibesarkan banyak menghabiskan masa di sekolah. Banyak menghabiskan masa di sekolah dan zaman-zaman saya sekolah, saya selalu dilantik sebagai ketua kelas, pengawas sekolah, Anak pengawas pusat cikgu. sumber. Dan jadi pada itu semangat kepimpinan saya itu dia sudah terbentuk dari awal. Ada terbentuk dari awal. Dan selepas sahaja saya menamatkan sijil pelajaran Malaysia, saya bersyukur kerana telah diterima masuk ke Institut Pendidikan Guru kampus Keningau menjadi sebagai seorang guru. Dan inspirasi saya sebenarnya untuk menjadi seorang guru adalah dari diri saya sendiri. Minat yang mendalam untuk mengajar anak-anak di negara kita ini. Maksudnya kalau dalam keluarga Dr. Von, selain daripada ibu Dr. Von, ada lain juga ke yang cikgu atau dalam profession mengajar? Okey, hanya ibu saya seorang guru. Oh, faham. Cuma Jadi, minat itu memang sudah terpupuk dari kecil. Masa zaman sekolah rendah, kami di sekolah akan ditanya oleh cikgu, apa cita-cita bila dewasa nanti? Dan cita-cita saya itu memang guru. Dari tahun 1 sehinggalah tahun 6. wah, Uh, kekal. Susah sebenarnya. Guru. Kadang-kadang saya pun hari ni nak jadi ni, esok nak bertukar lain pula. Ni Sama lah dia. cikgu Saya memang pun macam tu berpilihan juga. lah. Oh, Okey, sebab itulah cikgu. cikgu sambung ke IPG lah kan? Masa zaman IPG dulu, saya ditawarkan dan belajar dalam pengajian sosial. Makna kata, kalau pengajian sosial itu apabila menjadi guru sebenar, saya akan mengajar subjek sejarah. Subjek sejarah. Memang suka lah subjek sejarah ni. Maksudnya memang suka Ah, kisah-kisah. Sebenarnya, untuk menjadi seorang guru sekolah rendah ini, semua mata pelajaran kita kena menguasai. Dia bukan subjek sejarah sahaja. Macam saya pergi ke sekolah, dipostingkan di sekolah saya mengajar bahasa Melayu, saya mengajar bahasa Inggris, matematik. Cumanya kita mendapat ikhtisas
pendidikan, cara mengajar anak-anak murid itu. Untuk subjek itu, saya kira untuk mengajar, kita semua boleh, guru-guru yang ada di negara kita ini boleh mengajar semuanya. Baik. Mungkin cikgu nak cerita ke sikit sebab bagi yang tak tahulah sebenarnya ada sejarah di antara Cikgu Firhan dengan Dr. Von. Mungkin Dr. Von nak kongsikan sikit tentang apa sejarah yang ada bersama ni. Boleh, boleh, boleh. Oke, saya dan juga Cikgu Firhan merupakan kelas Math selama 5 tahun setengah di Institut Pendidikan Guru Kampus Keningau. Dan kami banyak menghabiskan masa bersama-sama. Dan untuk pengetahuan saudara-saudari penonton semua, saya juga menghadiri perkahwinan Cikgu Wah, Firhan pada itu. Nampak tak betapa erat persahabatan kami sehinggalah sekarang ini. Masih Dokter Bon sebab hadir. Tapi itu cerita masa tuh masa zaman slim kan, Dokter. Betul. Sekarang nih zaman tak slim. Tapi betul saya cik. berbangga nampak Dokter Bon di pentas dunia pendidikan pada hari ini yang menginspirasikan sehingga sangat menginspirasikan ramai guru dan sebab itulah terpanggil ingin membawa Dokter Bon untuk bersama-sama kita hari ini sebab saya tahu memang saya lihat daripada semasa kami belajar itu memang banyak kisah-kisah yang saya rasa orang lain pun kena tahu kisah itu dan tidak adil kepada saya saja yang tahu. So, itulah sebab utama saya menjemput Dr. Bon untuk berkongsi cerita Cego pada hari ini. Bila kita dah tahu ada kawan-kawan lama Ah, ni, kita kena gali cerita-cerita juga sebenarnya. Mungkin betul. Cikgu Fihan nak buka ada satu dua cerita ke tentang Dr. Von punya perwatakan ke mungkin yang berbeza dia dengan yang lain. Atau tak dapat dilupakan. Dr. Bon, Dr. Bon, terpaksa saya buka rahsia dengan Dr. Bon. Teruskan. Terus, Dr. Bon merupakan satu kawan yang sentiasa bermotivasi tinggi, tidak pernah mengalah dan sentiasa memberikan inspirasi pada rekan-rekan lain. Bila kita dah down tahap yang paling low, dia cakap masih boleh buat, masih boleh buat. Jangan putus asa, jangan give up. Dia punya dia ada aura, dia ada aura tuh, aura untuk sentiasa encourage orang untuk sentiasa bertenaga. Walaupun kita dah habis tenaga tuh, tetap dia boleh menaikkan semangat kita hingga ke level yang sedia sedia ada. Jadi itulah kelebihan Dr. Von sepanjang kami belajar bersama-sama dan sebenarnya kami sebelah meja aja pun. Dan satu meja Sebelah lah kami. belajar sebelah meja Oh, aja. oh lah, So, satu meja lah kawan sebelah-sebelah satu meja ni. meja lah tuh. So kita punya jadi gerak kerja dia itu pun membuatkan kita pun bersemangat sentiasa. Itulah Wah, tak serba tersilap sedikit. awang lah kita nak menjemput hari ni pun. Sama kita Betul. nak mengambil kisah-kisah motivasi ni. Sebab kalau ramai tak tahu pun, dia Dr. Von. So memang dah sampai ke PhD. So mungkin Betul. Dr. Von nak cerita juga perjalanannya selepas IPG sehinggalah mendapat gelaran doktor tersebut. Okey. Bercerita mengenai uh, pendidikan saya ini, selepas saja saya menamatkan IPG pada tahun 2012, saya telah dipostingkan di negeri Sarawak, di bumi Kenyalang. Ah, Masa di bumi Kenyalang itu, semangat saya untuk ingin meneruskan pengajian di peringkat ijazah sarjana sangat tinggi sekali. Sebab apa? Zaman IPG, saya tidak dapat mengeluarkan saya tidak belum puas, belum ada kepuasan saya untuk belajar. Jadi saya melanjutkan pendidikan saya dalam ijazah sarjana di Open University Malaysia dalam bidang pengurusan pendidikan. Pada ketika itu, anak saya baru berumur setahun. Anak Anak saya baru kecil lagi berumur waktu tu. masih kecil Hmm. lagi. Hmm. Uh, Selepas itu, tanpa buang masa lagi, belum saya grade untuk ijazah sarjana, saya teruskan lagi ke ijazah
ijazah kedoktoran di Universiti Malaysia Sabah pada tahun 2017 dan saya menamatkannya pada tahun 2020 pada PKP sebelum ini. Makna kata, selepas sahaja saya IPG 2012, saya ada rehat selama 2 tahun saja. Saya rehat kerana jarak daripada sekolah saya ke tempat belajar sangat jauh. Dan pada ketika itu juga saya sudah berkahwin, jadi saya kena menumpukan kepada keluarga terlebih dahulu. Dan selepas sudah semuanya oke, saya meneruskan ke ijazah sarjana. Berarti saya dalam ikhtisas ini saya ada ijazah sarjana, ijazah sarjana, ijazah sarjana muda, ijazah sarjana, ijazah kedoktoran. Saya ada 3. Selepas itu saya tambah lagi ijazah lanjutan dalam bidang pendidikan khas. Pendidikan khas selama setahun di Institut Pendidikan Guru Kampus Keningau. Baiklah, untuk cerita ini, kenapa saya tukar kepada tambah option ini lagi? Oh, sebab cikgu sebelum ni mengajar aliran perdana dulu kan, 7 tahun, betul tak? Baru Betul, bertukar. Maksudnya dah 7 tahun dalam dunia pendidikan, lepas tu baru cikgu menyambung dalam lanjutan tu lah kan, dalam pendidikan khas. Macam tu ke macam mana? betul. Tapi sebelum saya cerita benda eksklusif ini, boleh kasih cerita ada satu cerita lain lagi. Boleh, boleh. Baiklah, Boleh, boleh, dia mungkin silakan. mungkin Cikgu Firhan pun tahu dengan saya. Saya adalah orang sukan. Makna kata, Oh, daripada sekolah rendah, sekolah menengah, zaman IPG, saya merupakan orang yang aktif dalam sukan dan minat sukan saya itu sangat tinggi. Sukan apa tu? Sangat Kalau boleh sangat ditanya. tinggi. Dr. Bon main semua sukan. Saya dipostingkan di Lawas sebelum ini pada tahun 2013. Pada ketika itu, ya, sekolah sekolah saya tidak pernah memenangi acara olahraga. Kami ada 60 buah sekolah. Atas minat usaha saya memberi latihan pagi petang. Pagi petang selama beberapa bulan dan saya dapat membawa SK Pusat Lawas untuk johan keseluruhan daerah Lawas pada ketika itu. Dan ini yang saya ingin kongsikan kepada Anda, minat saya kepada sukan itu sangat tinggi. Namun, apabila saya dipindahkan, ditransferkan di negeri saya sendiri, negeri Sabah, saya diberi jawatan baru. Jawatan baru itu ialah guru kebudayaan. Guru kebudayaan. Saya minta maaf sangat-sangat untuk mengajar menari, saya tidak mempunyai asas dan saya tidak mempunyai pengalaman menari daripada zaman-zaman sekolah lagi. Sebab semuanya adalah sukan. Okey, yang ni pendedahan Ah, yang mengejutkan juga sebab kalau yang tak tahu pun Dr. Von dia banyak menangi anugerah dalam kebudayaan. So untuk dia kata macam oh dia asalnya tak tahu nak menari ni mengejutkan saya jugalah sebenarnya. betul. Dan itu juga mengejutkan diri saya. Saya ada di dalam keguruan ini saya ada sijil KOAM, yaitu pegawai terlatih untuk melatih dalam sukan balapan dan padang. Tetapi tugas saya diberikan sebagai seorang guru kebudayaan yang tidak mempunyai apa-apapun asas ataupun kursus ataupun pengetahuan ataupun pengalaman. Saya kosong pada ketika itu. Dan pada tahun 2015, sekolah kami SK Tuari Taut Keningau telah dimandatkan untuk menganjurkan pertandingan tarian. Di sana Pening dengan tak kita tahunya. Pening, memang pening. kita saya ni benda tidak tahu, mau tanya kawan pun kawan tidak tahu Orang tempat sukan. siapa untuk saya belajar semua itu. Tapi saya percaya murid itu
boleh. Dan saya sebenarnya boleh untuk belajar menari, belajar asas tarian, dan YouTube lah sebagai sumber utama saya pada ketika itu. Dan saya menghantar pasukan tarian. Pada ketika itu, kami kalah teruk. Kalau kami tidak memenangi apa-apa langsung, sebab guru tidak berpengalaman. Saya ingin kongsikan, jenis saya tidak suka mengalah. Saya tidak suka Betul. mengalah. Saya sedih melihat murid saya bersedih. Saya sedih melihat murid saya menangis. Pada ketika itu, saya ambil kursus persendirian. Saya membuat rujukan melalui YouTube. Saya berkawan dengan orang-orang dalam kebudayaan untuk melatih diri saya kepada asas tarian. 2015, 2016, 2017 itu lebih kurang 20 pertandingan tarian yang telah saya bawa kepada murid-muridnya, kepada murid-murid saya. Dan ke 20 pertandingan itu kami tidak memenangi apa-apa anugerah, tidak memenangi sebarang nombor pun. Pada ketika itu murid saya penat, saya pun penat sebab kita bertanding, kita Dan mau juga ada betul-betul. kita Betul. mau ada satu pengadu-ngerahan, bukan kepada diri saya sebagai seorang guru, tetapi kepada murid. Sekurang-kurangnya mereka bawa balik medal dan tunjukkan kepada ibu bapak, ini usaha saya, atas latihan yang berbulan-bulan lamanya. Dan pada ketika itu saya mengalami, bukan saya cabaran ketidaktahuan dalam asas tarian, tetapi mengalami masalah dalam budget. Untuk tarian kita memerlukan dana yang sangat besar. Baju tidak ada, musik pun Alat-alatnya lagi. betul. 2017 itu kami keluar uang KWSP. Dan uang KWSP yang saya peroleh itu saya laburkan ke semuanya untuk pembangunan kebudayaan di sekolah saya. Selama beberapa tahun pengalaman yang saya perolehi, saya menggunakan pelbagai strategi, pelbagai konsep untuk mengetengahkan bakat murid saya. Bukan mudah untuk membawa murid menari keluar daripada sekolah. Semuanya memerlukan duit. Betul, kos yang besar Sekolah jugalah saya bas sekolah ni lah pedalaman semua. dan tidak mempunyai keuangan pun untuk menghantar murid yang ramai. Tetapi saya percaya usaha ini pasti akan berbaloi. 2017 saya mengantar satu video ke pertandingan peringkat kebangsaan. Dan saya bersyukur sekolah saya SK Tuari Taut Keningau telah masuk dalam top 10 peringkat kebangsaan pada ketika itu. Kami latihan selama setahun. Pagi, petang, dan saya banyak menghabiskan sehinggalah tengah malam untuk murid saya. Saya membuat rujukan, bekerja sama dengan Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah, Jabatan Kebudayaan, Kesenian Negara untuk mendapatkan satu kemenjadian murid, untuk mendapatkan pulangan yang terbaik untuk murid-murid saya. 2017 itu sama juga ceritanya seperti tahun-tahun sebelum ini. Uang pelaburan KWSP saya, dia terlabur begitu saja. Kami pulang ke sekolah saya dengan tangan kosong. Murid menangis, saya juga turut menangis. Sebab kenapa saya menangis? Uang lebih, uang KWSP yang kita laburkan itu, dia tidak mendapat apa-apa penganugerahan pun. Pada ketika itu, murid saya masih tahun 4 dan tahun 5. Saya balik, saya ada semangat baru. Saya tidak perlu menangis. Saya ada semangat baru untuk meningkatkan lagi quality, strategi, dan konsep tarian saya.
2018 saya menyertai pertandingan di peringkat antarabangsa. Saya bersaing dengan negara Sri Lanka, Filipina, Rusia, dan beberapa negara lain lagi. Pada ketika itu, saya membawa satu konsep yang baru untuk diketengahkan. Dan saya berpegangkan kepada satu prinsip, kerana seni itu indah. Saya percaya seni itu indah. 2018 merupakan tahun yang cukup hebat untuk anak-anak murid saya. Kami juara pertandingan tarian peringkat antarabangsa dan memenangi 5 anugerah utama dan membawa pulang 16.000 ringgit Malaysia. Pada ketika itu, saya tidak terkata-kata lagi. Usaha selama beberapa tahun sebelum ini terbayar dengan kemenjadian murid, dengan kemenangan kami bukan di peringkat Malaysia tetapi di peringkat antarabangsa. Bermula daripada 2018 sehinggalah yang 2021, SK Tuara Taut Keningau tidak pernah pulang dengan tangan kosong. Kami pulang, kalau bukan tempat ketiga, kami memang akan juara keseluruhan. Ini hasil pengalaman yang saya perolehi dan saya berkongsi dengan niat kejujuran di dalam hati itu untuk murid-murid saya. Saya kongsikan lagi, kami pernah menyertai pertandingan International Dance Folklore yang bertanding dengan 100 lebih negara-negara yang ada di dunia ini. 100 lebih. Dan 100 lebih. Dan Banyak. sekolah saya, tempat pertama, tempat kedua, tempat ketiga, dan tempat keempat. Kami semua daripada Sapu. Malaysia. Empat ini anugerah utama daripada Malaysia. Betul-betul Semua kerana ini Malaysia. saya berpegangkan kepada satu prinsip. Kerana seni itu indah. Seni kita perlu melalui satu cabaran. Cabaran yang kita menangis, kita terduduk, kita mengeluh, dan pasti ada dalam pahit hari ini, esok pasti ada manis. Dan Betul. itulah, dan uh, selama beberapa tahun di aliran perdana, saya telah memperolehi 80 anugerah. Saya sekolah dan juga murid memperolehi 80 anugerah. Dan murid-murid saya kebanyakannya telah melanjutkan pelajaran di Sekolah Seni Malaysia Sabah. Itu Dan yang kita itu yang kemenjadian. saya rasa satu kemenjadian yang luar biasa daripada seorang guru yang tidak tahu apa-apa tapi dapat mengeluarkan produk kemenjadian murid itu sendiri. Betul. Ya, Kemenjadian Daniel. Berkata kami macam mendengar kisah ya, setelah kami bertahun-tahun terpegun. berlatih. Betul? Semua ni Ya, semua ni kita bukan skrip. Betul ni betul-betul pendedahan daripada Dr. Bon sendiri. Kami tak ada skrip. Kita tak hantar soalan untuk dia jawab. Ini pendedahan dari hati Dr. Bon tu sendiri. Sebab itu kita nak dengar cerita tu terus dari lubuk hati Dr. Bon dan dikongsikan secara terus di cerita cikgu pada hari ini. Terima kasih dengan perkongsian yang sangat bermakna tu Dr. Bon, sangat terinspirasi dan saya harap rakan-rakan lain pun turut berinspirasi. Dan betul saya katakan tadi, Dr. Bon memang individu yang tidak pernah mengenal erti kalah tu, tidak dalam kamus kehidupan dia, dan kita dapat Betul. buktikan daripada perkataan tu menjadi kenyataan tu. Betul. Dan Banyak antara kita bila dah setahun tak berjaya, 2 tahun, okay, kita dah stop. memang Lagi-lagi bila kita tak ada bantuan keuangan, kita banyak sangat cabaran-cabaran yang kita nak kena hadapi tu. Tapi berbeza ni Dr. Wan, dia memang dia hadap dia terus dengan mengeluarkan KWSP, dengan
Saya rasa dia yang dia cerita dia hanya keluarkan keuangan. Saya rasa banyak lagi dengan mungkin nak menghadap kerenah pelajar-pelajar lagi, nak menghadap Mhm. ibu bapa lagi. Tak benda-benda yang banyak lah nak kena menghadapi sebelum sampai ke tahap dapat menang ke peringkat antarabangsa tu. So memang Soalan sangat kita ni belum sampai terinspirasi. separuh lagi nih. Soalan belum Jadi sampai ada, separuh. oke, boleh saya teruskan lagi cerita Boleh, itu? boleh, Boleh, boleh. teruskan, teruskan. Oke, selepas kebudayaan ini, saya berpindah ke pendidikan khas. Oh, sinilah baru Di masuk pendidikan zaman khas tu. kegemilangan Esketuaritaut Keningau, dalam bidang kebudayaan, kebitaraan sekolah saya itu, saya telah mengambil satu langkah drastik untuk bertukar ke pendidikan khas. Kenapa tuh Dokter Bon? Pindah tuh. Kenapa tuh? Oke, saya akan bagi tahu kepada pandai uh, teacher pada hari ini. Saya tukar ke pendidikan khas karena anak saya didiagnos sebagai autism. Berat hati saya sebenarnya meninggalkan sebuah sekolah yang saya bangunkan daripada pedalaman boleh ke peringkat antarabangsa. Daripada menjadi seorang guru yang bukan sahaja aktif di dalam co-curriculum, tetapi aktif di dalam penghasilan kemenjadian murid di aliran perdana. Saya tukar kepada aliran pendidikan khas karena anak saya merupakan telah didiagnos sebagai mild autism. Dan itu merupakan sebab mengapa saya tukar ke program pendidikan khas. Dan untuk pendidikan khas ini, seperti juga kebudayaan, saya tidak mempunyai apa-apa pengalaman mengajar anak-anak murid berkeperluan pendidikan khas ini. Sebabnya bertahun-tahun lamanya kita mengajar murid-murid di aliran perdana. Tiba-tiba kita beralih kepada satu dunia baru. Dunia yang sangat-sangat baru. Dan bukan mudah untuk mengajar murid-murid berkeperluan khas masalah pembelajaran ini. Di sekolah saya sekarang ini, saya mempunyai lebih 30 orang murid dengan hanya 3 orang guru. Dan saya pernah mengajar murid khas 25 orang guru, hanya saya seorang guru saja. Sebab kenapa? Apabila saya dipindahkan di sekolah baru, setelah saya menamakan ijazah lanjutan saya ditempatkan di sebuah sekolah yang baru menubuhkan pendidikan khas. Makna kata, sekolah itu adalah Yang baru bukan dibuka lah. baru buka. Dan saya ini guru baru masuk. Guru yang pertama kat situ. Betul. Dengan siapa perlu saya belajar? Dengan siapa perlu saya berkongsi cerita cabaran ini? Murid-murid khas, kadang mereka menangis tanpa sebab, mereka tidak tahu menggunakan tandas, tidak memahami arahan, masalah pertuturan, dan keadaan kelas yang diberikan kepada saya hanya sebuah kelas agama yang lama. Hanya berukuran 20 kaki sahaja. Sangat kecil. Dan cabaran infrastruktur prasarana yang sangat tidak begitu kondusif untuk murid, dengan lagi saya adalah guru baru, merupakan satu cabaran yang sangat-sangat luar biasa. Namun, saya menetapkan satu hala tuju. Saya meninggalkan aliran perdana di zaman kegemilangan esketuaritaut sekolah lama saya dahulu. Saya perlu membuat satu
kemenjadian murid dalam pendidikan khas. Bagaimana untuk saya buat? Pendidikan khaslah membawa saya kepada penghasilan inovasi. Sehingga sekarang saya sudah menghasilkan lebih 30 bahan inovasi. Bukannya saya katakan bukan saya show off, tapi ini adalah showcase. Ini adalah pengalaman. Cabaran yang saya hadapi itu saya usahakan sendiri. Di dalam cabaran itu juga saya membuat rujukan case study. Di dalam cabaran itu juga saya menghasilkan penulisan-penulisan jurnal-jurnal artikel khusus untuk murid-murid khas. Cabaran demi cabaran saya hadapi. Di sana baru saya berpikir, saya bukan seorang guru instructional sahaja, tetapi saya telah melakukan guru transformational. Transformational itu saya telah membangunkan PPKI saya sehingga seorang guru pendidikan khas dapat membawa murid khas untuk Johan tarian kreatif peringkat negeri Sabah. Dan tidak cukup dengan itu, pada sekarang ini saya sedang membangunkan sebuah bilik sensori. Mungkin kepada para penonton Pandai Teacher yang tidak boleh follow saya di dalam Facebook saya bercerita mengenai sebuah bilik sensori. Seperti juga bidang kebudayaan sebelum ini, kami kekurangan dana. Dan apa yang saya buat sekarang, saya terpaksa untuk membuat pinjaman pribadi untuk pembangunan bilik sensori ini. Dan di dalam kebudayaan dulu, saya berpegangkan kepada prinsip kerana seni itu indah. Dan untuk pendidikan khas ini, saya memegang prinsip miracle do happen. Keajaiban akan berlaku di pendidikan khas ini. Dan ianya sudah terjawab. Murid-murid autism saya yang mengalami masalah pertuturan kini sudah boleh mendengar arahan. Kini mereka sudah boleh bertutur. Kini mereka sudah boleh membaca dengan bahan-bahan modul pembelajaran yang saya hasilkan. Saya tidak katakan saya hebat. Saya tidak katakan saya hebat. Semua ini melalui cabaran yang saya hadapi. Bukan sahaja di dalam bilik darjah, tetapi di rumah itu sendiri. Karena saya juga mempunyai seorang anak autism. Jadi, perkara ini hanya semangat dan akal pikiran kita yang positif untuk membantu mereka. Dan disebabkan itu, saya pegang satu prinsip miracle do happen. Dengan menjadi seorang guru pendidikan khas ini juga, saya memegang satu advokasi. Advokasi saya itu ialah memartabatkan hak murid berkeperluan pendidikan khas. Dan tahun hadapan, saya berhasrat untuk menghasilkan murid pendidikan khas yang boleh menghasilkan, mencipta produk melalui bidang STEM. Dan itulah serba sedikit cerita saya mengenai pendidikan khas ini. Saya minta maaf kepada semua para penonton, Daniel, Cikgu Firhan. Bukan perasaan saya untuk membanggakan diri, bukan perasaan saya untuk show off, tapi ini adalah showcase. Saya jadikan saya ini bukan sebagai seorang guru saja, tetapi seorang bapak dan seorang pejuang kepada murid-murid khas di pedalaman khususnya. Saya sendiri tidak dapat membawakan anak-anak murid saya untuk mendapatkan terapi. Karena di daerah Keningau ini memang tidak ada tempat untuk terapi. Mungkin di Semenanjung ataupun mungkin di Sarawak ada tempat. Tetapi tempat saya di sekolah saya tidak ada tempat. Sekolah yang saya bangunkan, bilik sensor yang saya bangunkan sekarang ini merupakan sebuah rumah guru lama. Tahun 1960-an lagi. Tidak mempunyai elektrik.
Namun sekarang ini ia telah berwajah baru. Ini semua saya lakukan untuk murid-murid saya, dan saya ingin memberi memberitahu kepada seluruh masyarakat Malaysia bahawa murid-murid khas perlu kepada satu perjuangan nilai seorang guru itu bukan saja tugas untuk mengajar, tetapi berjuang untuk mereka untuk akses pembelajaran yang kondusif, yang sempurna untuk Selesa. mereka. Betul, sebab Ya, lagi-lagi bila pendidikan khas ni pun kita memang faham berkeperluan dia berbeza dengan pelajar-pelajar aliran perdana, sebab ada keperluan-keperluan yang perlu untuk kita uh, kelaskan atau untuk nak kita mengajar dia lah. Sebab tetapi betul lah kot macam Dr. Von kata juga, pelajar-pelajar ni pun ada juga bakat-bakatnya, ada juga uh, elemen-elemen yang berbeza juga dengan pelajar lain, iaitu added bonus lah kita boleh katakan. Sebab mungkin ada yang mungkin dia kekurangan dari sudut penglihatan, tapi ada kelebihan dari sudut nyanyian dan sebagainya. Memang kita nampak dekat Malaysia pun ada banyak cerita-cerita anak-anak masa kita yang berkelainan upaya ni, dia berjaya melakar nama bukan sahaja dekat Malaysia sehingga ke peringkat antarabangsa tersendirilah. Dan memang sangat menyentuh hati lah bila Dr. Wan kata juga macam mana di Keningau uh, ada masalah, iaitu apabila kekurangan pendedahan lah rasanya soal pendidikan khas ni. Dan kita melalui wujudnya sekolah tu ada satu langkah ke hadapan juga untuk kita nak menggalakkan lagi pelajar-pelajar ni untuk okey, sebenarnya mereka ni ada masa depan, mereka ini boleh berubah. Dan macam Dr. Fang kata, miracle do happen. Mereka ada masa depan, mereka kita masih tak tahu macam mana, dan ada peluang-peluang yang boleh untuk kita sebagai cikgu nak asah dan nak mencarilah pemata-pemata di sebalik itu. Tapi bila kita bercerita soal saya terdengar tadi lah bila cikgu kata soal inovasi, soal memperkenalkan banyak peralatan-peralatan baru, sebab dekat di kawasan pedalaman susah untuk mendapat akses. Mungkin cikgu boleh ceritakan sebersedikit lah kot tentang contoh bilik sensori itu apa yang ada, atau mungkin atau apa-apa alat inovasi yang cikgu ada lagi. Mungkin boleh dikongsikanlah dengan pendengar-pendengar kita. okey. Untuk bilik sensori saya bangunkan kerana saya mempunyai cabaran kepada anak-anak murid saya daripada kategori autism dan juga ADHD, iaitu hyperaktif. Saya sebagai seorang guru tidak dapat mengajar seperti di aliran perdana. Kita tidak dapat mengajar kerana mereka uh, mempunyai masalah sensori. Untuk autism, kalau kita melihat uh, idea ini datang kerana saya membuat satu rujukan case study di luar negara. Luar negara sistem pembelajaran adalah berbeza dengan dalam negara kita. Jadi, saya tidak dapat untuk menghantar ke semua anak-anak saya ke luar negara. Tetapi saya dapat untuk membawa idea itu ke dalam kelas saya. Bagaimana saya mempunyai idea itu melalui cabaran yang saya hadapi setiap kali mengajar anak-anak autism ini. Kita tidak boleh mengajar anak autism ABC hanya menulis papan tulis saja. Saya mengajar anak-anak murid saya menggunakan penghasilan inovasi, yaitu kaedah belajar sambil bermain. Bagaimana idea itu timbul melalui cabaran yang saya hadapi, isu dan permasalahan dalam kelas, dan saya membuat satu rujukan case tadi kepada negara-negara membangun di dalam pendidikan khas ini sendiri. Dan banyak kajian yang telah saya lakukan untuk menjadikan saya ini sebagai seorang guru pendidikan khas yang betul-betul mengajar dengan sepenuh hati saya. Sebab beza
Mengajar aliran perdana dan mengajar pendidikan khas itu, mengajar pendidikan khas dia Menguji menguji juga. tahap kesabaran, Betul. dia menguji tahap quality kita, dan dia menguji. Saya pernah bertanya diri saya, adakah saya ini adalah seorang guru? Saya mempunyai ikhtisas dalam bidang pendidikan, tetapi mengapa anak-anak murid saya masih menggaruk muka? Mengapa anak-anak murid saya masih makan pensel? Mengapa anak-anak murid saya masih kencing berak dalam kelas? Mengapa anak-anak murid saya masih menangis? Mengapa anak-anak murid saya tidak boleh duduk diam, tidak memahami arahan? Dan itu cabaran-cabaran yang saya hadapi. Saya tidak memandang itu kepada negatif, saya memandang itu kepada kesilapan diri saya karena strategi yang saya gunakan itu tidak pelbagai. Dan saya perlu membuat rujukan yang banyak lagi sebagai seorang guru pendidikan khas yang untuk berjuang agar mereka tersenyum. Tersenyum, mereka boleh duduk diam, mereka boleh membaca. Saya kongsikan satu cerita. Saya ada seorang murid autism yang memang mengalami masalah speech delay, tidak boleh bertutur, dan memang masalah tingkah laku. Makna kata masalah tingkah laku ini tidak boleh duduk diam, berlari, menangis tanpa sebab, tantrum tanpa sebab. Bila kita duduk diam, tiba-tiba menangis. Di mana kesilapan saya sebagai seorang guru? Ah, dan itu berlaku pada tahun 2021. Tahun ini, ibu dia jumpa dengan saya. Cikgu, terima kasih. Anak saya boleh membaca. Anak saya boleh duduk diam. Anak saya tidak memilih makanan lagi. Hati mana seorang guru tidak menangis? Saya saya sangat sedih sebenarnya sebab Betul. cabaran-cabaran ini yang saya hadapi bukan cabaran yang saya buat, bukan cabaran yang saya ingin ceritakan kepada Anda semua sebagai satu konten saja untuk melihat. Tapi inilah cabaran saya yang saya hadapi. Mungkin guru-guru lain, sebagai seorang guru, satu kelas dengan jumlah murid lebih 15 orang itu sangat cabaran. Saya mengajar pagi sehingga tengah hari tanpa keluar kelas. Kadang makan saya terlupa. Sebab saya bertanya kepada diri saya, adakah saya guru yang sebenar? Dan saya sangat bersyukur, um, untuk di kelas, saya akan keluar kelas, saya selalu menangis. Sebenarnya. Sebab kenapa saya menangis? Adakah anak saya ada seorang guru yang sebenar? Adakah saya seorang bapak yang sebenar untuk mengajar anak-anak saya? Mengapa negara-negara luar boleh? Kita dengar-dengar sejarah, boleh boleh diterapikan, mereka boleh sudah. Tetapi macam case-case sebelum ini, dokter ada menyatakan tidak boleh dipulihkan. Saya sebenarnya tidak bersetuju dengan pernyataan itu. Sebab saya sudah membuktikan bahwa murid saya boleh. Sebab itu saya berpegangkan kepada prinsip miracle do happen. Keajaiban itu sentiasa akan berlaku. Sentiasa akan ada di depan mata bila kita berpaksikan kepada satu kejujuran. Dan disebabkan itu juga, tugas saya bukan sebagai seorang guru saja. Tugas saya adalah sebagai seorang pejuang kepada uh, memperbetulkan stigma masyarakat bahwa murid berkebutuhan khas tidak boleh, sedangkan mereka boleh. Dan itu sudah berlaku di dalam kelas saya. Terima kasih. Itulah macam Wow, nak, tak saya terkata je speechless. kan. Betul. Ni baru episod Saya pertama je Fihan. Dah baik mata dah. sebenarnya betul kita tak ada skrip untuk nih. Kita memang nak dengar 100% cerita dari cikgu yang datang dan cerita tokoh-tokoh guru yang kita jemput. Dan seempati saya ni pun cerita ni banyak menyentuh hati saya secara pribadi lah.
dan sememangnya uh, itu yang diperlukan dalam dunia pendidikan pendedahan. Kita bukan nak show off rakan-rakan guru apa yang kita boleh buat. Kita nak kongsi kisah mereka supaya ini menjadi satu benchmark ataupun menjadi satu Apa, uh, inspirasi, model macam inspirasi ada cikgu yang dah model. boleh buat sampai ke tahap ni dan boleh Kita yang lain nak macam saya pun kena buat macam ni juga. kita kena betul-betul ada perkongsian macam ni, sebab itulah kita nak buat cerita guru ni. Tapi saya sangka lepas ni memang ramai yang menangis lepas dengar cerita ni. Betul. Saya terpaksa tahan sebab kita dalam show lagi dan ini baru tetamu pertama kita. So Daniel, teruskanlah. Saya banyak senyap kali ini. Baiklah, saya rasa kita masuk kepada, sebab baru-baru ni pun kita dapat tengok macam mana kita ada banyak cikgu-cikgu yang baru nak masuk ke dalam dunia pendidikan melalui pengambilan sebanyak 9,500 cikgu barulah dalam sistem kita. Jadi mungkin uh, nasihat atau apa perkongsian daripada Cikgu Dr. Von berkaitan untuk cikgu-cikgu ni yang baru nak masuk ke dalam alam pendidikan. Baiklah, terima kasih untuk soalan itu. Nasihat saya kepada mereka yang baru uh, ingin mencuburi ataupun akan dipostingkan di sekolah-sekolah, jangan takut akan cabaran, jangan lari akan cabaran. Pastikan pastikan ada satu nilai kejujuran untuk kita didik anak-anak bangsa kita. Tugas sebagai seorang guru kita bukan ujung bulan kita akan dapat gaji. Selepas habis kelas kita balik rumah begitu saja. Tapi pasti percaya pada saya, di akhirat nanti kita akan dapat sesuatu yang luar biasa. Jadi nasihat saya kepada mereka-mereka yang bakal dipostingkan, jangan takut akan cabaran, coba mencari sesuatu yang baru. Jangan kata tidak boleh. Saya juga tidak boleh, tapi coba untuk mempertingkatkan, mem, eh, memperbaharui kemahiran yang ada pada diri saya. Jangan takut akan kegagalan, jangan takut akan cabaran, sebab cabaran utama yang ada pada diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Diri kita sendiri merupakan cabaran utama. Kita lawan kepada cabaran itu, kita buktikan kepada diri saya, kita buktikan kepada diri kita, dan kita buktikan melalui kemenjadian murid. Pastikan kejujuran itu adalah faksi yang pertama sebagai seorang guru. Dan itu nasihat saya kepada mereka yang bakal dipostingkan dan juga yang berminat untuk menceburi dalam bidang pendidikan. Hadiah yang terbaik untuk diri kita bukannya gaji, bukannya harta di dalam dunia ini, tetapi akhirat nanti pasti, itu sudah pasti akan mendapat sesuatu yang kita sendiri tidak dapat fikirkan. Anda paham apa yang saya maksudkan? Tadi saya nampak lah daripada cikgu punya cerita tadi memang betul-betul dikatakan boleh sama dengan nasihatnya. Macam mana cikgu daripada tak pernah tahu tentang kebudayaan, memang belajar, mencari ilmu, mencari orang di sana, di sini untuk nak betul-betul nak belajar tentang kebudayaan. So bila masuk ke pendidikan khas pula, dengan keadaan tak ada siapa nak dirujuk, tak ada siapa yang dapat menyokong. Dan waktu tu baru cikgu, memang kita pembelajaran sepanjang hayat lah boleh dikatakan. Kita memang akan cuba settle untuk tambah baik kita. Kita tak boleh nak berpuas hati. Oh, budak ni bermasalah. Oh, ni salah budak ni. Bukan. Tetapi, budak ni masalah. Oh, apa yang kita boleh buat untuk nak tambah baik pembelajaran kita, pengajaran kita dalam nak pastikan semua pelajar-pelajar kita semua mendengar kata kita, semua faham. Dan lagi-lagi dengan kisah cikgu tadi yang bagaimana ada pelajar yang tak boleh duduk diam, yang sekejap tantrum. Kita tinggal dia saja, tapi tiba-tiba menangis dan sebagainya. Dan bila kita nampak perubahan tu, itulah yang baru kita
terjentik lah hati kita boleh nak kata, oh, so ni lah selama ni apa yang saya buat dapat sampai macam ni. Memang sangat powerful lah nasihat yang diberikan tersebut. Betul. Dan konsisten dengan apa yang saya cakapkan dari IPG lagi, karakter Dr. Bond memang macam tu. Dia memang tak ada kamus kalah dalam kamus hidup dia tu. So sehingga sekarang dia masih sebati dah dalam diri dan jati diri semakin harap jati diri itu jadi aura menjangkiti rakan-rakan guru yang lain. Dan ini yang kita harapkan daripada podcast ini dapat mendatangkan manfaat kepada rakan-rakan yang lain. Lepas ni Kita ada ke satu sesi khas, sesi sesi soalan khas yang pantas. kedua soalan pentas ni. Ni tak perlu nak fikir banyak, dia sekadar apa yang terlintas terus dekat yang terfikirlah oleh Dr. Von. Baik, soalan yang pertama. Apakah satu alat bantu mengajar atau teknologi yang cikgu kena ada dalam setiap kelas? Apa Sudah. yang terlintas? Tu je. Tu yang soalan pertama. Uh, Laptop. Laptop. Okey. Ah, soalan kedua. Apakah satu ciri-ciri kelas impian cikgu? Kelas yang mempunyai bilik sensori, taman permainan yang dilengkapi oleh pelbagai alat digital sesuai dengan pembelajaran abad ke-21. Wah, ada taman yang Panjang. dalam kelas. Menarik juga tu. Baik. Soalan seterusnya. Apakah satu subjek atau topik yang cikgu nak belajar tetapi masih lagi tak ada dalam silibus? Um, Atau kemahiran ke? ya, terapi cara kerja. Terapi cara kerja di dalam pembelajaran. Okey, kejap. Memang Patutnya tak satu boleh nak bertanya. Tapi boleh tak nak tahu sikit apa benda tu? Oke, untuk sebagai seorang guru, kita hanya mengajar. Untuk guru-guru pendidikan khas, kita hanya fokus kepada mengajar murid. Terapi cara kerja hanya dibuat di hospital saja. Ya, kita ada juru pulih. Jadi, saya percaya kalaulah ada satu pembelajaran di kelas untuk melatih terapi cara kerja itu, pasti akan banyak lagi kemenjadian murid yang tidak memfokuskan kepada dokumen standard kurikulum Malaysia. Kita hanya melatih mereka melalui terapi cara kerja. Dan saya rasa itu sangat perlu di dalam bidang pendidikan khas lah. Kita tidak fokuskan kepada mata pelajaran, tetapi kita fokuskan kepada terapi cara kerja untuk memberi terapi dan juga rawatan khusus untuk murid autism, murid ADHD, murid cerebral palsy, dan beberapa lagi kategori. Baiklah. Soalan yang terakhir. Apakah satu kemahiran atau skill yang ada pada cikgu yang ramai tak tahu? Ni rahsia ni. Menyanyi. Ini rahsia cikgu. Kita gali. Ya, Mungkin Dr. Bond memang menyanyi, suka menyanyi. menyanyi. Oh, Dan saya apabila saya bersedih hati, bila saya tidak dapat menghadapi situasi yang sangat mencabar dalam diri saya sendiri, saya akan menyanyi. Miracle do happen. Saya punya satu prinsip, dan di dalam prinsip itu saya ada satu lagu. Wah, lagu Dan apa lagu yang... itu ialah When You Believe. When You Sekejap, When You Believe. Believe yang mana? Kita kena mencari ni. Many nights we pray with no proof anyone could hear. Itulah lagu dia yang there can be miracles when you Oh, believe. Tahu, tahu. Itulah yang menjadi satu perjuangan kepada saya. Bila saya jatuh, bila saya menangis bersendirian, tidak ada tempat untuk saya bercerita, saya dengar lagu itu. Dan itulah kemahiran orang lain yang mungkin tidak tahu yang saya ada, tapi saya boleh lepas ni menyanyi memang sedikit lah.
Lepas ni Pas ni dah kena tahu dah jemput siapa yang nyanyi saja, dokter. betul. Boleh, Okey. boleh, boleh. Tidak masalah. Walaupun Oke. sumbang, boleh lah. Tapi saya ingin berkongsikan dengan Daniel dan juga Cikgu Firhan. Bila saya menyanyi lagu ini, dia betul-betul lagu ini dia kena dengan perjuangan saya. Dia kena dengan cabaran yang saya hadapi. Bukan saya di kelas, tetapi di rumah, di persekitaran saya. Dan saya percaya, when you believe, miracle do happen. Dia macam manis Yes. pitas, manis pitas itu diri kan, supaya kita lebih meniupkan semangat, roh semangat juang tu lah masalah Betul. nyanyi. Betul kan? Betul Oke, Cikgu untuk Fihan. untuk penutup pula kita mintalah pesanan kata-kata daripada Dr. Von untuk didengari, nasihat amanat yang sedap untuk kita tutup sesi kita pada hari ini. Silakan Dr. Von. Baiklah, untuk penutup, saya minta maaf kepada para penonton, kepada Pandai Teacher, kepada Daniel dan juga Firhan. Saya tidak berniat untuk berkongsi ini rekaan semata-mata yang tidak berlaku. Ianya adalah cerita yang keluar melalui kejujuran hati saya. Pelbagai cabaran yang saya hadapi, saya tidak pernah untuk berada di zon keselesaan. Tiap-tiap hari akan saya hadapi sesuatu cabaran yang baru. Dan saya percaya dalam pahit hari ini, esok pasti ada manis. Di dalam kita memperjuangkan advokasi kita sebagai seorang guru, pasti akan ada kemenjadian murid yang berlaku. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan di sini, di mana lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Terima kasih. Oke, terima kasih Von sebab datang. Terima kasih Dr. Von sebab sudi bersama kami lah dalam episod kali ini. Dan pada pendengar-pendengar, kalau mungkin Dr. Von boleh ni last lah kot. Macam mana kalau penonton nak mencari atau nak mengetahui lebih lanjut atau nak Sosial bersembang media. lah kot dengan Dr. Von? Adakah social media yang Oke, boleh? Uh, saya ada satu Facebook. Anda boleh saja search nama saya VONN, VONN Primus, Von Primus. Di sana laman Facebook itu saya jadikan sebagai satu medan, satu medium untuk saya berkongsi cerita guru saya sendiri. Macam mana saya membangunkan bilik sensori itu, bagaimana saya membawa murid dalam bidang kebudayaan, semua ada di dalam Facebook itu. Anda juga boleh search YouTube channel saya, tidaklah begitu menarik sangat, tetapi boleh search Valerie, Velerie Primus. Di sana saya kongsikan bagaimana saya menghasilkan bahan-bahan inovasi saya dan cerita-cerita di sebalik kejayaan kebudayaan, di sebalik perjuangan saya untuk sebagai seorang guru pendidikan khas. Baiklah, terima kasih sekali lagi Dr. Von sebab sudi bersama kami. Bagi yang nak mengikuti Dr. Von boleh di Facebook dan juga di YouTube. Dan alang-alang dah ada kat situ, boleh jugalah ikuti Pandai Teacher di Facebook, TikTok, YouTube dan juga Telegram kami. Baik, rasa itu saja sehingga kita berjumpa lagi dalam episod seterusnya.